Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Afendi bin Muhammad, nombor metrik 258213. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan terlebih dahululah setiap ahli kumpulan saya, yang terdiri daripada Syamugam Pria, anak perempuan Santana Sami, Salimi, anak perempuan Gantika Malan, Syed Amir Akif bin Syed Kamarudin dan Ahmad Faizal bin Abdullah. Dalam tugasan ini, kumpulan saya telah memilih organisasi PDRM, Polis Diraja Malaysia, sebagai tajuk tugasan kumpulan. Okay, saya mulakan dengan pengenalan. Berdasarkan laman sesawan rasmi Polis Diraja Malaysia, PDRM mempunyai 137,354 anggota yang mana merangkumi pegawai kanan, pegawai rendah dan pegawai awam. Tiga tahap keanggotaan ini mempamerkan kepelbagaian penugasan yang dijalankan oleh PDRM dan menentukan keselamatan kesejahteraan negara. Kepelbagaian tugasan ini termasuklah dari tugas am, yang mana anggota menjalankan tugas tradisional kepolisian yang sentiasa berdampingan dengan rakyat, sehingga ke pasukan gerakan am yang mana menjalankan tugas-tugas yang lebih mencabarlah, seperti pencegahan kemasukan pendatang tanpa izin dan juga penentangan pengganas komunis lah. Baik, Diagnosis merupakan salah satu proses untuk memahami bagaimana sesuatu organisasi menjalankan tugasnya dan berfungsi bagi memastikan matlamat organisasi tersebut tercapai serta mengumpul maklumat-maklumat yang penting untuk mereka bentuk dan merancang sesuatu yang baru dalam satu usaha perubahan. Mana fokus diagnosis peringkat organisasi dan kumpulan adalah organisasi PDRM secara keseluruhannya. Manakala isu dan masalah yang melibatkan anggota polis menjadi fokus utama diagnosis individu. Saya bagikan sebagai contoh dalam organisasi PDRM, ianya terbagi kepada 10 jabatan utama yang berjabatan pengarah dan bertanggungjawab setiap jabatan tertentulah. Dan manakala di peringkat negeri pula, terdapat 14 kontijen yang masing-masing diketuai oleh Pesuruhjaya Polis bagi kontijen Sabah dan Sarawak. Manakala Ketua Polis Negeri bagi lain-lain kontijen lah. Setiap pengarah akan melihat masalah dalam jabatannya sendiri, termasuk sebab dan akibatnya. Dan dalam proses diagnosis adalah satu aktiviti yang penting dalam pembangunan organisasi di bawah jabatan-jabatan yang tertentu di bawah Ketua Polis Negeri. Saya bagi sebagai contoh jabatan integriti, JIP, integriti dan etika, mana kepimpinan organisasi PDRM haruslah memainkan peranan dengan berfungsi untuk membangunkan serta membantu anggota yang bermasalah untuk melakukan perubahan serta melakukan penilaian dari masa ke semasa lah, untuk memastikan isu tersebut dapat dibendung. Antara cara untuk membantu anggota yang bermasalah kemerosotkan tahap integriti dan etika lah. Manakala pimpinan PDRM perlu merangka satu gerak kerja di setiap kumpulan PDRM. Di bawah JIP terdapatnya satu cawangan dinamakan BAKA, bahagian agama dan konseling anggota, mana jabatan tersebutlah yang akan memastikan yang mana anggota yang mempunyai masalah akan diberi nasihat untuk memastikan tahap integritinya di tahap yang memuaskan lah. Mana itu saja daripada saya untuk pengenalan, dan saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Afendi atas penerangan mengenai fokus tajuk yang telah kita terapkan pada hari ini, iaitu organisasi PDRM. Seterusnya saya akan menerangkan 3 peringkat utama yang berlakunya diagnosis utama, iaitu pada peringkat organisasi, peringkat kumpulan, seterusnya peringkat individu. Pertamanya pada diagnosis yang dilakukan pada peringkat organisasi, isu integriti dan tekanan kerja di kalangan pegawai dan anggota polis. Menurut Maliki Ibrahim pada tahun 2021 telah menyatakan bahawasanya rakyat Malaysia mula mempertikaikan integriti anggota polis dalam menyampaikan perkhidmatan mereka dengan peningkatan aduan, rungutan dan kritikan terhadap organisasi tersebut. Pada umumnya, PDRM merupakan organisasi kerajaan yang telah merekodkan data pengaduan tertinggi sejak tahun 2000 lagi.
Seterusnya, anggota polis merupakan ada satu kerjaya yang mempunyai tekanan yang paling tertinggi. Menurut kajian-kajian yang telah dilakukan, kadar stres anggota polis telah merekodkan sebanyak 53.7%. Seterusnya, diagnosis yang dilakukan pada peringkat kumpulan. Peringkat kumpulan pula memfokuskan kepada isu PDRM pada sesebuah kawasan yang spesifik, iaitu penelitian yang telah berlaku melalui media massa dan juga temubual kepada beberapa anggota bawahan. Antara isu yang dapat dikenal pasti ialah isu teknostruktural di mana balai polis telah mengalami masalah kekurangan peralatan dan bangunannya perlu dilakukan proses selenggara dan penambahbaikan. Hal ini juga telah melibatkan beberapa bangunan dalam keadaan yang rosak dan mempunyai kelengkapan yang tidak begitu efisien. Dan perkara ini juga berlaku terhadap rumah kuartus anggota sendiri. Seterusnya adalah diagnosis yang akan dilakukan pada peringkat individu, iaitu pada pegawai dan anggota PDRM sendiri. Analisis ini telah dilakukan bagi meneliti isu yang berlaku pada individu tersebut, iaitu isu kelemahan terhadap tahap integriti individu tersebut dan juga etika kerja yang dilakukan. Hasil daripada temubual yang telah dilakukan menunjukkan bahawasanya terdapat kecurangan dan isu integriti di dalam kalangan anggota yang berpunca daripada budaya organisasi PDRM itu, di mana anggota itu sendiri mengambil sikap mudah dan tidak peduli serta tidak berani tampil untuk membuat laporan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya untuk menerangkan intervensi terhadap diagnos pada isu kali ini. Dipersilakan. Okay, thank you. Okay, saya Shalini, anak berpengganti Kamala, nombor metrik 258008. So, saya terangkan bahagian intervensi diagnosis. So, pimpinan organisasi PDRM haruslah memainkan peranan dengan berfungsi untuk membangunkan serta membantu anggota yang bermasalah untuk melakukan perubahan serta melakukan penilaian dari masa ke semasa untuk memastikan isu tersebut dapat dibendung. So, kursus-kursus integriti dan kelas pengajian agama di samping mengenakan dan mengambil tindakan tata tertib. So, konsep memberikan ganjaran kepada anggota yang melakukan tugasan dengan cemerlang dan bebas dari salah laku. So, next slide. Okay. Intervensi isu tekanan kerja. Okey, mengubah persekitaran kerja di dalam organisasi dengan memastikan suasana kerja yang tidak memberikan tekanan yang banyak kepada anggota, mengurangkan bebanan kerja dan membaiki kelemahan dalam sistem dan prosedur di dalam organisasi. Contohnya, menaikkan gaji anggota setimpal dengan peranan mereka dengan menyediakan waktu kerja yang lebih praktikal dan menyediakan latihan secukupnya kepada pegawai atasan dan juga anggota bawahan PDRM. So, latihan pengurusan stres juga dilihat mampu menjadi penyelesaian kepada isu tekanan kerja ini. Okay, next slide. Okay, seterusnya intervensi melibatkan isu kekurangan infrastruktur dan kelengkapan di kawasan bertugas. Dengan meningkatkan dan menambah baik mutu kelajuan internet, membaiki kemudahan yang rosak dan menggantikan dengan kelengkapan yang baru dan seiring dengan peredaran masa. So, intervensi seterusnya ialah apabila bajet tahunan diterima dari kerajaan, pihak pimpinan haruslah memastikan untuk memperuntukkan bajet tersebut untuk membaiki bangunan-bangunan PDRM yang mengalami kerosakan. So, seterusnya membawa masalah atau isu infrastruktur ini kepada kerajaan agar kerajaan dapat membantu menyediakan dan memberikan bantuan secukupnya untuk menyediakan kuartus secukupnya kepada anggota. So, dengan menyewa beberapa rumah kosong yang ada berdekatan kawasan itu dan memberikannya kepada anggota yang memerlukan. So, itu saja daripada saya. So, seterusnya saya serah kepada rakan ahli kumpulan saya, Priya.
Assalamualaikum. Saya Ahmad Faizal Abdullah, Sorry. Metrik 158-214. Okey, saya akan menerangkan tentang halangan intervensi. Halangan intervensi ini terdapat 4. Halangan pertama, ini datang dari pimpinan, pekerja dan juga persekitaran luaran dan dalaman organisasi itu sendiri. Menurut Robin dan Coulter pada tahun 1999, halangan kepada intervensi terbagi kepada 2, iaitu halangan individu dan halangan organisasi. Halangan intervensi yang seterusnya, yang kedua, pimpinan yang sedia ada mempunyai bebanan kerja yang lain akan terganggu tugasnya apabila terpaksa melakukan perubahan dan melebihkan masa serta tugas kepada proses penilaian pemulihan isu yang dibincangkan di atas. Halangan intervensi yang ketiga, faktor ekonomi dan kewangan. Faktor kewangan adalah memainkan peranan penting bagi memastikan intervensi ini berjaya. Contohnya sekarang, kewangan kita tidak stabil dan kos banyak meningkat. Okey, halangan yang seterusnya, objektif latihan dan kursus yang tidak jelas dan tidak sampai kepada anggota. Masalah kewangan organisasi untuk menyediakan kelengkapan kursus dan juga latihan tidak menyeluruh kerana kekangan waktu. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okey, hai. Saya Shanmuga Priya, Daughter of Santana Sami dan nama matrik saya ialah 257695 dan saya akan membentangkan bahagian tindakan terhadap halangan. Okey, apa tu tindakan terhadap halangan? Iaitu melantik atau menubuhkan satu jawatan kuasa bertinda yang akan memantau dan menilai anggota PDRM dalam semua aspek termasuk etika kerja, tahap integriti, tahap tekanan kerja serta kelengkapan atau infrastruktur di semua balai-balai dan pondok PDRM. Seterusnya ialah dengan memastikan setiap bajet tahunan yang diterima oleh pihak PDRM diagihkan dengan strategi, iaitu dengan alir keluar kewangan yang dilihat tidak berapa penting boleh dikurangkan sebagai contoh pemotongan bajet untuk pembelian atau pengantian kenderaan rasmi PDRM yang mana dilihat masih elok dan berfungsi dengan baik. Bajet untuk majlis-majlis kerajaan juga boleh dikurangkan untuk memastikan aliran bajet tersebut lebih banyak ke arah menambah baik infrastruktur PDRM dan juga latihan-latihan penting kepada anggota. Tindakan yang akhirnya ialah perlu dilakukan oleh PDRM untuk mengatasi halangan intervensi adalah dengan memastikan bilangan anggota sentiasa mencukupi di setiap masa dan ini dapat memberikan lebih kurang ruang masa kepada anggota yang memerlukan latihan dan kursus yang disarankan di atas. Untuk menarik minat anggota untuk menyertai kursus dan latihan ini, pihak PDRM boleh menggunakan pendekatan untuk mengadakannya di kawasan yang lebih menarik, yang mana anggota akan lebih tenang dan seronok mengikuti kursus dan latihan tersebut. Bagi anggota yang dilihat agak sukar untuk mengikuti latihan dan kursus yang disediakan. Dan juga pihak pemimpin boleh memberikan ganjaran bagi setiap kehadiran mereka atau mengambil tindakan atas ketidakhadiran mereka. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya untuk habiskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan kumpulan saya. Okey. Secara kesimpulannya, untuk memastikan PDRM dan organisasi lain mencapai misi dan visi dan matlamatnya, diagnosis secara keseluruhannya haruslah dilakukan supaya setiap isu, setiap kelemahan dan kelebihan organisasi dapat dikenal pastilah. Mana diagnosis yang mendalam akan menghasilkan transformasi yang akan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Sebagai kesimpulannya, untuk melakukan perubahan adalah tidak mudah namun ianya adalah tidak mustahil. Ini saja dari kumpulan saya. Terima kasih.